Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah terafakkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Kifayatul Muhtadi syarah kitab Sulam Mubtadi muka surat 21 Jawi. Rumi tak tahulah berapa. Rumi 26. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tiada mereka itu menyangka akan demikian itu dosa. Kat situ kita berhenti. Kita membahaskan tentang perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman, perkara yang membinasakan iman, perkara yang menyebabkan jadi murtad, perkara yang menyebabkan jatuh kufur, perkara yang daripada status Muslim kepada kafir. Besar benda ni. Perkara yang asalnya ada iman, tiba-tiba ada riddah. Itulah. Ataupun kita panggil murtad. Perkara yang membatalkan iman, yang menyebabkan jadi murtad, yang kita dah mukaddimah sebelum ni, yang mana dia boleh terhasil, boleh terjadi, boleh batal dengan tiga cara: perkataan, pegangan, perkataan dan perbuatan. Kadang-kadang dengan berpegang, dengan pegangan satu-satu pegangan ni menyebabkan jadi kufur lah dia. Orang tengok dia Islam, maksudnya orang tengok depan Islam, tapi hakikatnya dia bukan orang Islam. Hakikat tu maksud Allah je yang tahu, sebab dalam hati kan. Kadang-kadang dengan sebab perkataan dia keluar kat mulut, perkataan kufur dia panggil, menyebabkan iman dia batal, Islam dia pun batal. Tapi kalau yang ada dekat dalam, kita tak boleh kata Islam dia batal. Kita kena kata iman dia je batal. Islam dia tak batal, sebab benda dalam dia je tahu. Kita mana boleh kata iman kau terbatal, mana boleh kita korek hati dia. Dan kita kena kata dia Islam lah, sebab dalam hati. Tapi berbeza dengan perkataan. Dia buat keluar perkataan, kita boleh kata perkataan itu membatalkan iman dan membatalkan Islam. Boleh kata itu, sebab keluar nampak kan. Hati tak nampak, i'tiqad pegangan tak nampak. Macam tu juga boleh terjadi dengan perbuatan. Dengan buat begini, gini menyebabkan terbatal Islam dia, terbatal iman dia. Kita boleh kata, sebab zahir boleh nampak, oh tak boleh buat gini ni, batal Islam, batal iman. Batal Islam maksudnya kafir, batal iman maknanya kufur, maknanya orang yang mempunyai sifat-sifat riddah, ataupun kita panggil murtad. Apakah perbuatan, apakah perkataan, pegangan tu? Nanti kita masuk satu-satu. Kemudian kita masuk, itu yang lepas. Kemudian dia kata,
kata pengarang, dan tiada mereka itu menyangka yang demikian itu dosa. Dia tak sangka pegangan dia tadi menyebabkan dia jadi kufur. Dia tak sangka perbuatan dia tadi menyebabkan dia jadi kufur. Dia tak sangka perkataan dia menyebabkan dia jadi kufur. Dia tak sangka. Dan tiada mereka itu menyangka. Bila dia tak sangka, dia ingat dia beriman, dia ingat Islam sampai mati lah. Rupa nanti dibangkitkan, duduk belakang semua, duduk belakang Firaun ke, duduk belakang Haman ke, duduk belakang Namrud ke. Bukan duduk belakang Nabi, duduk belakang tu. Dia ada yang memegang bendera. Kenapa pula aku duduk sini? Aku bukan geng orang, ni geng kapiak ni. Geng kapir ni. Asal aku duduk sini? Panggil malaikat. Ni salah tempat ni, salah tempat. Kita panggil gitu. Dia cek-cek, betul lah tempatmu kat sini. Saya aku orang Islam lah. Masa tu dia buat perbicaraan. Rupa-rupanya ada pegangan ataupun perkataan ataupun perbuatan yang dia tak sangka menyebabkan jadi murtad. Dia tak sangka. Tiga ni. Yang ni kesian, paling kesian lah. Paling kesian. Sebab apa? Sebab dia baik lah. Yelah orang baik lah. Sebab dia tak sangka. Orang yang memang tak peduli kat semayang bang, orang yang tak peduli dekat akidah, tak peduli tentang keimanan, orang percaya, dia percaya gitu je. Tiba-tiba pegangan dia menyeleweng, pegangan dia salah, ibadah dia semua tak sah, malah dia mungkin jadi murtad. Kita kata memang patut ataupun memang padan pun, sebab dia memang tak peduli kat agama. Tiba-tiba dia salah pegang, menyebabkan jadi murtad. Kita kata bukan padan muka, padan pun memang kenalah. Tapi orang yang datang majlis surau, orang yang baik ni, tutup aurat baik, buat baik, semayang apa semua, tiba-tiba tergolong macam golongan yang tak peduli kat agama tadi. Itu yang kesian. Kita kesian. Yang tak peduli kat agama, kita kesian dah. Yang ni lagi kesian, double kesian. Sebab dia orang baik. Kenapa boleh jadi gitu? Satu je, ilmu. Tak ada ilmu. Kenapa boleh tak ada ilmu? Tak belajar. Kenapa boleh tak belajar? Apa? Tak ada orang mengajar. Boleh? Tak ada orang mengajar apa? Bersepah. Bersepah, boleh kata tak? Bersepah. Online aja ada beratus. Online saja. Ini yang jadi malah datang masjid. Pun tak ada alasan. Online, buka Facebook, buka entah macam-macam jenis sekarang, semua ada. YouTube kata apa semua ada. Kalau tak tengok apa, tak mau tengok-tengok ni tak ada feel, nak datang. Setiap satu masjid paling kurang kuliah dia ada sebulan 40. Minimum tu. Itu kira slow lah tu, kira bawah lah tu. Yang tempat lain ada 50, 60. Dan masjid dekat 2-3 kilometer satu. Lepas tu pula surau tak masuk lagi, masuk surau lagi dekat, setengah kilometer dah ada dah. Campur semua kawasan kita 90 kilometer radius. Ada sehari tu ada hampir 1000 masjid ilmu dalam kawasan 90 km. Kenapa kita ambil 90 km? Sebab dalam satu-satu hukum kita nak menentukan, kita ambil radius 90 km. Dia panggil masafah qasar. Kawasan yang kalau lebih daripada tu boleh qasar. Jadi kita ambil kurang sikit. Lebih kurang 90 km. Sehari ada 1000. Tiba-tiba tak ada ilmu dan dia berhujah depan malaikat nanti. Dia tak ada ilmu kerana tak ada belajar. Malaikat buat keluar CCTV, zrup keluar. Masjid ni kuliah ni. Semua jauhnya, paling jauh 90 km. Kerana lebih daripada itu mungkin dia dimaaf. Kena pergi keluar sampai boleh jamak qasar nak mengaji punya pasal, nak kuliah maghrib, nak dengar kuliah maghrib punya pasal. Mungkin kita kata dimaaf sebab lebih sampai boleh qasar. Tapi 90 km ke bawah yang tak boleh qasar ni dikira dekat. Malah wajib keluar daripada kampung untuk belajar lebih-lebih lagi ilmu fardhu ain. Tiba-tiba dia kata dia tak belajar, dia tak tahu, menyebabkan akidah dia terbatal, menyebabkan ibadah dia tak sah. Sedangkan yang ada beribu sehari itu, campur online, campur offline, campur semua, ribu. Yang perjalanan tu taklah jauh sangat, mungkin 2-3 jam boleh sampai tempat mengaji. Imam Syafi'i dulu sebulan perjalanan untuk ambil satu hadis sebulan. Kita Allah dulu pula naik unta, sekarang Mercedes, kereta mahal. Jadi tak ada alasan. Tiba-tiba di akhirat nanti tengok-tengok iman terbatal. Tengok-tengok terbatal kerana tak ada ilmu. Dan yang mana ilmu tu bersepah. Saya nak sebut istilah tu. Bersepah ilmu tu. Dia je tak ambil, maka dia tak dimaafkan. Banyak kuliah. Banyak sangat. Kat Kuantan lah. Kalau kat Temelloh, kat lain, saya rasa taklah sebanyak. Kalau Kuantan banyak. Ustaz pun ramai mengajar.
Penuh kalau tengok. Sampai hari hilang suara ustaz. Tak ada suara. Banyak. Pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam. Sampai hilang suara. Tiba-tiba kata, saya tak tahu, tak belajar pun. Minta maaf lah ya Allah, aku tak belajar, aku tak tahu pun, terbatas iman aku. Takkan tak boleh excuse kot? Tak boleh. Lainlah duduk dalam hutan, nak belajar kena pergi 300 km. Mungkin boleh dimaafkan. Mungkin. Mungkin. Jadi tiada mereka itu menyangka yang demikian itu dosa. Istimewa pula, istimewa tu maksud bukan special, bukan. Istimewa pula tu maksud lebih-lebih lagi. Takkan special keadaannya kufur dan murtad. Orang kufur murtad ni special, bukan. Istimewa tu bukan maksud special. Istimewa tu maksud lebih-lebih lagi keadaan yang dia tak sangka tadi menyebabkan dia jadi kufur dan murtad. Dia tak sangka. Apa maksud kufur dan murtad? Dengan makna riddah. Riddah. Orang yang mempunyai sifat riddah, kita panggil dia murtad. Orang yang mempunyai sifat kufur, kita panggil dia kafir. Orang yang mempunyai sifat iman, kita panggil dia mukmin. Orang yang mempunyai sifat Islam, kita panggil dia muslim. Dia sebut kata dengan makna riddah, perbuatan, satu perbuatan yang dengan ada perbuatan atau perkataan atau pegangan tadi menyebabkan dia ada riddah tu. Bila dia ada riddah, kita panggil dia murtad. Apa dia? Dia akan sebut nanti lah. Ni mukadimah awal dulu. Kenapa dia jadi riddah? Kenapa dia ada sifat riddah yang menyebabkan dia jadi murtad? Dengan sebab jahil mereka itu. Sebab jahil. Sebab dia jahil. Tak tahulah, jahil tu tak tahu. Jahil sebab dia tak tahu. Paling lembut lah tu, tak tahu. Setengah tok guru tak kata jahil tu bukan tak tahu, bodoh. Ya, sama lah. Kalau tak tahu tu rasa macam, oi mantap juga jahil, tak tahu. Wah. Kalau bodoh, sedap kecap molek sikit, sedap kata orang bodoh. Jahil, tu tak apa. Sama lah. Arab jahiliah, Arab bodoh. Betul lah. Betul lah. Yang nak mana kembali Arab, nak kembali ke jahiliah dah sekarang ni. Dah tahu dah hadis Nabi ada menceritakan tentang akhir zaman. Dah tahu dah satu-satu benda je benar. Dia buat kerja bodoh lagi. Dia ada buat berhala baru lagi kat negara Arab tu. Ada dah start berhala dah ada balik dah. Cuma tak sembah je lagi. Besar-besar muka. Ada orang selfie lagi. Kawan-kawan je lah ada selfie. Kau tak nak tengok ni. Inilah Bani Saud dia kata. Tangkap. Tengok, oi besar ni berhala ni. Kita panggil berhala terus. Patung. Kita terus panggil berhala. Nasib baik tak ada Lata dan Uzza je. Kenapa jadi balik? Dah jadi balik dah. Hari Nabi cerita. Arab jahiliah akan kembali jahil. Dah tahu macam tu, buat juga. Tengok alat Arab jahiliah. Rasa macam okey tak? Kalau Arab bodoh, jangan pergi je. Silap-silap kena tangkap. Buat macam ni pun kena tangkap. Apa maflah Palestin pun kena tangkap, kan? Saya nak pergi saya dua ni, itu risau. Kalau saya tak balik sini kira duduk dalam, jangan lupa lah cari jangan lokal-lokal sana jamin ke apa. Apa ni tak mari tak balik lagi bulan 12 masuk bulan 1. Confirm kat dalam lah. Manalah tahu sekarang ni sikit-sikit tangkap. Pelik lah kerja Arab sekarang. Tak boleh cakap dia kau ada tengok Facebook apa ke, nak masuk tak boleh dah. Macam-macam jadi. Angkat macam ni pun tak boleh. Angkat gambar, memang nak gambar. Tahu-tahu ke dalam. Kerana benda tu bukannya benda tu benda pelik, banyak berita-berita kita boleh. Yang bawa maflah tu hari tu lagi tak boleh dah. Palestin tak boleh. Tak boleh sebut pun Palestin kat mulut. Jangan sebut. Ya Allah, nak berdoa kan. Jangan sebut Palestin, jangan sebut seluruh. Pelik pula. Negara tempat umat Islam, tempat besar, tempat Nabi, sebagainya tak boleh buat yang tu. Kerana nak kembali dah, nak kembali slow-slow dah, nampak dah. Tu tak cerita konsert sebelum ni ya. Konsert tu konsert ni lah apa yang khan-khan yang apa Hindustan yang khan-khan tu pun dah mari lama dah. Macam-macam dah masuk kat situ. Kita pun lebih kurang je lah. Coldplay pun datang dengan cerita. Lebih kurang je. Jadi sebab jahil mereka itu, sebab mereka jahil. Jahil ada dua. Satu dia panggil jahil basit, yang kedua dia panggil jahil murakkab. Jahil basit, jahil terpuji. Jahil bodoh pun ada yang terpuji. Jahil basit dia panggil, jahil yang terpuji. Jahil selapih. Satu lagi jahil murakkab. Murakkab ni berlapis, berlapis-lapis. Jahil basit, jahil terpuji, dia tak tahu dan dia bodoh dan dia tahu dia tak tahu. Dia panggil jahil basit, jahil yang terpuji. Sebab dia jahil, dia tahu yang dia tu jahil. Okey, sedari yang nama dia.
Murakab, dia jahil, bodoh, tapi dia tak tahu yang dia tu jahil. Dia rasa dia tahu. Oh, yang ni nak perobat payah ni. Kena buang saka lu, kena ludah banyak, tuih ludah ni, baru hilang saka dia ni. Sebab apa? Sebab dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia ingat dia tahu, dia ingat dia betul. Oh, ini payah. Ini payah nak perobat ni. Kena pergi bomo ni, tak boleh. Mana jahil ni jahil terkeji. Dia panggil jahil murakab. Jadi yang kata sebab jahil tadi, mungkin jahil dia murakab lah. Sebab jahil basit, dia kata aku ni bodoh. Dia pergi mengaji lah sebab dia tahu dia tak tahu. Bila orang nasihat dia dengar, sebab dia tahu dia tak tahu. Kalau murakab, orang nasihat dia nasihat orang balik. Masalah tu, macam tu pula. Macam tu pula. Jadi sebab jahil menyebabkan yang murakabnya lah. Kalau yang basit, tak boleh cakap macam tu, membatalkan iman tu, taubat balik. Oh ya ke? Astagfirullahalazim. Dia panggil jahil basit. Kalau murakab, tak, dia kekal juga. Tak kira dia kekal juga. Itu dipanggil sebab jahil mereka itu. Menyebabkan ada sifat-sifat ridah yang 3 tadi, dan dengan ada sifat ridah, kita panggil dia murtad. Dan tiada melarang mereka itu oleh ulama'nya. Pula tu di tempat dia tu, dengan kejahilan dia menyebabkan dia menjadi berdosa, lebih-lebih lagi mungkin menjadi murtad, kafir. Dan orang yang ada kedudukan dalam agama, orang yang dia dalam masyarakat, dia ada lebih sikit kedudukan dalam agama, tidak mengajar mereka itu akan hukum ridah itu. Tak mengajar. Bab ridah ni tak boleh. Kalau boleh tak payah ajar bab ridah. Ridah ni kafir lah. Nak ajar macam ni, nak sebut pun tak boleh. Boleh sebut? Sebut tak? Tak diajar tentang begini jadi murtad, macam ni jadi kafir. Jaga iman betul-betul supaya tak diajar oleh ulama pada zaman itu, di waktu itu. Dia kata bila sebut ulama ni, bukan ulama mestinya, bukan. Maksud ulama ni orang yang tahu, dia ada sedikit kedudukan, tinggi sedikit daripada orang awam, sikit je ada. Dia panggil ulama dah lah secara umumnya, bukan ulama-ulama besar semestinya, tidak. Bila dia ada kedudukan dalam agama dan dia tidak mengajar tentang perkara yang menyebabkan jadi ridah tadi, ataupun dia tidak melarang apa-apa perilaku yang menyebabkan jadi ridah, sedangkan dia ada kedudukan dalam agama. Kalau dia cakap, orang dengar dari sudut agama, kenapa dia tak ajar gitu? Tak tahu, berdosa lah dia tak ajar. Kenapa dia tak ajar? Tak tahu, kena tanya dia. Kenapa? Tak boleh, kena ajar lah. Itulah kerja ulama. Dia memperingatkan orang awam supaya jangan keluar daripada sempadan border. Jangan keluar. Itu kerja dia. Tiba-tiba dia tak pesan, dia tak cakap, dia tak beritahu, dah sikit lagi nak langgar border ni, undur balik. Dia tak pesan. Mungkin dia pesan, lepas tu kena tangkap, tak tahu. Mungkin dia pesan, lepas tu kena sound. Mungkin dia pesan, lepas tu kena saman. Letih aku asyik kena saman aja kerja. Mungkin, tak tahulah. Waktu tu kata, jika macam tu berdosa tu, orang yang tak pesan. Bila dah sampai ke satu tahap, ini banyak sangat ni, hiburan melampau dah ni, tak boleh ni, kena undur sikit ni, kurangkan. Kena bagi tahu, kena pesan. Tak boleh ni, perkataan-perkataan ni dah jadi normalisasi. Dengan perkataan yang begini menjadi normalisasi, menyebabkan boleh jadi kufur ni. Contoh tak boleh ni, pergi ramai-ramai, semua agama ada tafakur ke apa ke, buat sesuatu, pegang-pegang api lilin. Kita tak tahu itu mungkin adat, mungkin agama, tapi benda tu sangat berbahaya. Normalisasi lah. Time orang kafir, time orang Islam mati, pakak-pakak semua datang buat tahlil, dengan kafir-kafir buat tahlil, tapi dia tak la ilaha illallah, doa dia tak ada. Kita panggil normalisasi. Patut orang tak payah. Tapi bila dia orang mati, kita kena pergi juga. Tafakur. Tak tahulah buat benda-benda lah apa yang dia buat tu. Kenapa pula tak boleh? Kami boleh pergi masa korang tahlil. Cuma kami tak la ilaha illallah je lah. Orang tak ada juga. Jadi korang kenalah juga datang. Lepas tu pula kau yang lain. Sebab apa? Kita semua ada yang mula liberal lah. Kita semua agama ni sebenarnya sama satu je. Semua nak bawa pada kebaikan. Islam ke? Dah mula dah. Asalnya begitu. Siapa yang nak kena ni? Ulama lah yang kena. Dah bahaya ni, bahaya. Tak boleh. Agama kamu, agama aku, jangan campur. Tak boleh. Tiba ulama tidak mengajar ataupun tidak melarang jika berlaku. Ulama tu kena tanggung. Lepas tu Nabi kata, yakunu fi akhir zaman, akan berlaku di akhir zaman. Sekarang akhir zaman. Sahabat tanya, bila akhir zaman tu ya Rasulullah?
Akhir zaman tu apabila Rasul akhir zaman telah diutus. Itulah bermulanya akhir zaman. Maknanya ketika Nabi cakap yakunu fi akhir zaman, akan berlaku pada akhir zaman nanti, masa tu dah lah. Maknanya sekarang ni bukan akhir dah ni. Dah habis zaman dah. Dah 1445 tahun dah. Kita kalau dia kata akhir zaman nanti, kita rasa seolah-olah nanti akhir zaman Dajjal akan keluar, akhir zaman akan jadi begini, akhir zaman akan jadi begini. Seolah-olah bukan zaman kita. Nabi kata akhir zaman tu aku diutuskan, bermulalah akhir zaman. Sebab Rasul akhir. Bila Rasul akhir, zaman yang terakhir. Sekarang, dan Nabi masih Isra Mi'raj kan, tengok orang tua kan, bongkok gini. Bongkok gini. Bongkok udang lah. Tanya Jibril, tu siapa tu? Itulah dunia kalau nak tahu. Dah macam tu dah. 1400 tahun lepas. Macam tu. Macam ni. Agak-agak lah, sekarang macam mana orang tua tu? Yang Jibril kata, itulah dunia. Perumpamaan. Gambaran dunia gitu lah. Sekarang ni rasa tak boleh jalan dah, mengesok dah rasanya dunia ni. Sebab tu banyaknya hasil bumi keluar. Kerana nak kiamat nanti, akhir zaman, hasil bumi semua akan keluar. Gila-gila punya keluar. Emas keluar banyak, buah-buahan keluar, memang mewah. Petroleum, sebab apa? Dia dah habis lah. Bila keluar habis, masa tu kiamat. Habis keluar. Semua keluar, cuba tengok. Dulu nak makan durian, time dia je. Tadi jumpa tengok musang king ada kat situ, musang king ada kat sini. Macam mana boleh ada tak ikut musim dah? Buah pun pening. Orang lagi pening. Buah pun dah pening. Ayam pun pening, mengkokok pukul 5 petang. Dia kata ini subuh, nak subuh ke nak apa ni? Kokok je lah, kokok. Dulu ayam tak pening. Kalau dia kokok pukul 5, confirm 5 pagi. Sekarang tak. Binatang pening, semua pening. Kerana hasil bumi akan keluar habis-habis. Bila habis, kiamat. Sekarang kita perhati, memang sangat mewah. Mewah sekarang ni. Mewah. Jadi bila dah akhir zaman ni, yakunu fi akhir zaman, akan berlaku di akhir zaman, kata Nabi, ubadun, orang yang ibadah, ahli ibadah, ubad, orang ahli ibadah, ramai, tapi juhalun, tapi jahil. Jahil tu maksud tak belajar, tak erti, ibadah saja. Sedangkan mungkin ibadah dia tak diterima kerana tidak menyempurnakan syarat dan rukun. Mungkin ibadah dia tak diterima kerana dia sebenarnya di sisi Allah tak Islam pun, kerana melakukan perkara-perkara ridah tadi yang dia tak sedar. Kerana dia kerja ibadah, belajar tak payah. Buat apa belajar? Takkan tak kerti-kerti lagi. Umur 50 60 dah. Takkan tak kerti lagi bahasa berak kot. Takkan nak kena belajar lagi istinja kot. Takkan nak kena belajar wuduk. Beribu kali dah ambil wuduk. Dia akan rasa begitu. Sedangkan belajarlah. Solat sunat dengan belajar, walaupun belajar istinja sekalipun, orang Melayu panggil basuh berak, lebih besar pahala belajar walaupun dah beribu kali basuh berak dah, daripada sembahyang sunat. Dan sembahyang fardu dia tak boleh lawan lah, lagi besar sembahyang sunat. Daripada baca Quran lagi besar. Tapi ramai orang menganggap ia bukannya wajib. Ya, kita kata, kenapa kita time sembahyang kita sembahyang, tak masuk time masuk waktu maghrib kita sembahyang, walaupun banyak kerja tetap kita sembahyang. Tetap sembahyang. Sebab sembahyang tu kita kata wajib. Betul? Lepas sembahyang, jika kita ada hal, kenapa kita lepas salam kita terus boleh bangun tanpa baca wirid, tanpa baca doa? Sebab kita kata dia tu tak wajib. Betul lah. Tapi tengah-tengah sembahyang ada kerja, kita tak batalkan sembahyang kita. Sembahyang fardu kita takkan batal. Walaupun ada kerja, walaupun telefon bunyi keren. Ni datuk ni projek 1.2 million ni. Tapi nampak kita takkan berhenti. Tengah sembahyang takkan berhenti. Tak Datuk, tengah sembahyang ni, sekejap lagi call balik. Tak ada. Sebab kita tahu benda ni wajib, tak boleh batalkan. Kita akan tetap sembahyang juga. Macam mana sibuk pun, macam mana tak ada masa pun, kita tetap sembahyang juga. Sebab kita tahu ianya wajib. Bila salam, kalau kita ada masa, kita duduk sampai doa. Kalau kita tak ada masa, kita bangun. Dan tak salah pun. Sebab kita tahu ianya sunat. Tapi bila ada pengajian, kenapa ada orang bangun? Sama. Dia menganggap pengajian ni sunat, tak wajib. Itu silap dia. Sedangkan pengajian sama wajib dengan sembahyang. Sama je. Pengajian fardu ain lah. Sebab pengajian banyak. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada ceramah, ada ceramah seronok-seronok, semua ada. Semua tu penting juga. Tanya ceramah seronok-seronok ni masa dah banyak, dah serabut, dah saya belajar kitab je. Sekali-sekala nak seronok pula, boleh lah sekali-sekala. Tapi kalau tak seronok hari-hari tak ada juga. Dia penting juga benda tu. Ada pula yang ceramah-ceramah umum. Ceramah umum ni penting juga. Bukan penting, perlu juga ada. Sebulan 2-3 kali okey lah. Ceramah-ceramah tu sebulan sekali cukup lah. Pengajian fardu ain berkitab ni, ini tak boleh sekali-sekala. Dia mesti berterusan. Jadi bila ada pengajian,
Kenapa ada orang sanggup melangkah kaki keluar daripada masjid yang baru lepas dia semayang? Sebab dia kata semayang tu wajib, ceramah tu ataupun kuliah tu tak wajib lah. Silap faham nak buat macam mana? Kalaulah dia kata benda tu wajib, dia akan duduk seperti mana dia tak akan keluar, tak akan bangun selagi tak habis semayang. Sama-sama wajib kan? Tak, semayang wajib, yang tu tak wajib. Itu silap dia. Bila dia kata mengaji ni tak wajib, lebih-lebih lagi fardhu ain, dia kata tak wajib, maka dia pun tinggal. Bila dia tinggal, jadilah perkara ni. Jadilah perkara ini, iaitu dia melakukan perkara-perkara riddah yang menyebabkan dia murtad tanpa dia sedari. Gitulah. Bukan susah pun. Kenapa ulama tu tak ajar? Sambung lagi. Yakunu fi akhir zaman, akan berlaku di akhir zaman, ubadun, orang ibadah gila-gilanya ibadah, rajin bangun tahajud, tapi juhalun, tak mengaji tidak. Sebab dia menyangka ibadah yang dia buat tu memang penting, belajar tak sepenting ibadah. Menyebabkan dia jadi juhalun. Juhal, jamak daripada jahil. Ubadun tapi juhalun, banyak ibadah tapi jahil. Ya. Wa ulama'u fusaqun. Dan ulama pada waktu itu, pada zaman itu, zaman yang orang ibadah tapi tak mau ngaji ni, ulama dia waktu itu fusaqun, jamak daripada fasik. Ulama pun ada ke? Ada. Ulama ni maksud orang yang banyak ilmu, bukan ahli syurga. Ulama bukan ahli syurga. Ulama ni adalah orang yang banyak ilmu, tapi fusaqun, jamak daripada fasik. Mungkin sebab tu lah dia tak pesan kot. Tak tahu lah. Patutnya kena pesan, ini sempadan, jangan langgar. Kerana bila jadi murtad, kalau dah terbatal iman dia, nanti dia kekal neraka selama-lamanya. Kekal. Sedang kita tahu, orang Islam dan orang beriman, kalau dia masuk neraka sekalipun, dia tak kekal, dia akan keluar. Dengan syarat, dia ada iman sah, ahli sunnah wal jamaah. Dia akan ada iman yang sah. Walaupun jahat macam mana pun, tetap juga akan masuk syurga setelah beberapa juta tahun masuk neraka. Tapi ada peluang, sebab iman dia tadi. Tapi yang nampak baik semayang apa semua nampak baik ni, tapi iman dia tak sah, semua tak belajar tadi lah. Nampak luaran baik, rupa-rupanya kekal neraka. Tu yang risau. Risau sangat. Okey, kerana tiada belajar mereka itu. Dia tak belajar. Sebab tu dia tak tahu yang dia sedang berada dalam keadaan riddah, murtad. Dia tak tahu sebab dia tak belajar. Dan mereka itu, dan menuntut yang wajib atas mereka itu mengetahui daripada fardu ain. Dan dia tak tahu ilmu ni dia panggil fardu ain. Fardu tu wajib, ain tu atas setiap orang. Ada 3, tak banyak, ada 3 je ilmu. Apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Kena kredit, kalau tidak tak dapat. Tu je lah kita tahu. Ada 3 mata pelajaran. Jika tak lulus ni, tak dapat sijil. Sijil apa? Sijil kat akhirat nanti. Dia kena kredit. Dia kena lulus. Kalau sekadar lulus saja, result dia tak cantik, dia mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka. Mungkinlah. Jika result dia cantik, dia masuk syurga terus. Macam mana pun, asalkan dia tu lulus, walaupun result dia tak cantik, dia akan dimasukkan ke dalam syurga juga, walaupun terpaksa dia celup dalam neraka tadi. Apa benda yang kena kredit ni? 3. Bukan bahasa Melayu, bukan sains, teknologi, bukan 3. Yang pertama dia panggil usuluddin ataupun akidah, atau senang kata kenal Tuhan yang disembah. Jangan orang sembah Allah, dia sembah batu kat depan dia. Orang kafir kata kita sembah batu. Kita tahu apa sembah batu. Fikirlah sikit, belajar tinggi kan, apa sembah batu. Alah, engkau pun sembah batu, dia kata. Kau sembah, kau tak nampak sembah batu ni? Kami bukan sembah ni, kami menghadap Kaabah. Kaabah pun batu. Saya nak jawab, kami sembah juga. Batu maksudnya berhala. Kamu pun sembah batu juga. Batu kamu tak cantik, petak je, cute. Aku punya batu lagi cantik, si ada bentuk. Contohnya berhala apa-apa. Nak jawab macam ni? Aku bukan sembah batu, aku sembah Allah. Itu sebagai arah saja. Dia kata itu pun bukan Tuhan sebenar, itu wakil Tuhannya. Dia kata berhala tu. Tuhan sebenarnya ada Tuhan lain juga kat atas langit. Dia kata gitu pula. Sama lah kita. Payah nak jawab, senang nak jawab. Macam mana? Kalau berhala tu malam-malam kita tolak dia. Kita tolak dia duduk sini, kita tolak ujung sini. Dalam 2-3 meter kita tolak. Esok dia datang, dia akan sembah kat sana tak? Dia tak akan sembah tempat asal. Sebab walaupun kita dah tolak. Tapi kalau Kaabah dia kena bom, kena ambil, mereka ambil, angkat Kaabah tu, bawa pergi kat
dekat mereka. Kita menghadap, tetap juga tempat tapak kita tak pergi menghadap kat mereka. Itu buktinya kita bukan sembah batu. Tu kena jawab dengan orang kafir. Tapi kalau berhala dia duk kena hujan, kena panas, dah buruk dah, luntur dah, dia pun tolak ke tepi. Orang semua akan sembah dekat situ juga. Bukan sembah tempat asal, menandakan dia sembah batu, kita bukan sembah batu. Buatlah macam mana, bom, hilang Kaabah, tak ada Kaabah, tetap juga arah asal tapak dia tu. Sebab kita bukan sembah batu, kita bukan sembah Kaabah. Tu beza dia. Jadi wajib menuntut ilmu usuluddin, ilmu akidah. Sekurang-kurangnya wajib belajar 50 sifat dari sudut ketuhanan. Ketuhanan tu asyhadu alla ilaha illallah, yang mana kena tahu apakah takrif Tuhan, definisi Tuhan. Orang kafir dia sanggup mati demi Tuhan dia. Sanggup. Kenapa dia sanggup mati demi Tuhan? Kerana dia kata Tuhan dia tu betul. Sebab tu dia sanggup sembah. Dan bagi dia memang betul, dan aku sanggup mati. Cuma apa yang dia salah? Dia salah takrif atau definisi Tuhan. Apakah Tuhan? Apakah definisi takrif Tuhan? Kalau tak belajar, tak boleh jawab. Walaupun kita kata Allah lah Tuhan, ya, kita bukan tanya Tuhan tu siapa. Kita tanya apakah definisi Tuhan. Apakah definisi mikrofon? Dia satu alat. Kita boleh bagi sebab kita tahu satu alat yang digunakan untuk menguatkan suara. Kita boleh goreng. Kita boleh goreng walaupun kita tak belajar definisi tu apa. Apakah definisi telefon, handphone? Kita tak pernah belajar pun, tapi kita boleh goreng, boleh reka. Satu alat yang dicipta untuk berhubung. Boleh. Okey, apa definisi Tuhan? Tak boleh reka kalau tak ngaji. Nak kata apa? Definisi Tuhan. Oleh kerana takrif Tuhan, definisi Tuhan mereka salah letak, menyebabkan dia sembah salah Tuhan. Sebab definisi tu salah. Tuhan tu apa? Tuhan tu apa, bagaimana? Dia salah. Atau takrif tu dia dah salah. Bila dia salah, maka salahlah Tuhan dia. Kita, definisi Tuhan kita betul. Tuhan adalah yang bersifat, bila kita nak kata dia Tuhan, dia mesti bersifat istighna dan iftiqar. Dia mestilah tak memerlukan yang lain selain daripada dia. Dia kalau nak nama Tuhan, dia tak memerlukan yang lain. Dia tak berhajat kepada yang lain. Yang lain dia tak berhajat. Apa-apa saja tak berhajat. Dan yang lain-lain tu semua berhajat kepada dia. Perlu dia. Itulah takrif Tuhan. Jadi kalau kita kata berhala tu, adakah dia Tuhan? Dia kalau kena panas, kena hujan, basah jeruk, dia nak bergerak pun kita tolak. Maknanya dia bukan sekadar berhajat dekat orang. Dia memang tak boleh buat apa-apa. Itu bukan definisi Tuhan. Itu bukan Tuhan awal-awal lagi. Orang sembah manusia. Tak kisahlah manusia mana-mana yang Nabi dia kata Tuhan, tak kisahlah dia sembah manusia. Manusia tu dia nak buat apa-apa pun dia memerlukan orang lain. Sedangkan Tuhan adalah tak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Kalau dia sembah manusia orang juga, orang tu orang yang 1000 kilometer daripada yang dikatakan Tuhan tu, tak memerlukan pun dia. Dia hidup elok-elok aja. Macam mana dia ni boleh kata dia ni Tuhan? Sebab dia salah takrif. Takrif Tuhan senang aja. Tuhan adalah apabila ianya tidak memerlukan yang lain dan yang lain semua perlukan dia, barulah Tuhan. Itulah Tuhan. Cuba cari, ada tak Tuhan-Tuhan yang didakwa Tuhan yang ikut takrif Tuhan sebenar? Satu je, Allah aja. Yang lain semua memerlukan yang lain. Semua memerlukan yang lain. Ataupun yang lain tak perlukan dia. Tapi Allah tidak. Allah adalah Tuhan yang sebenar kerana kena dengan takrif definisi Tuhan tu apa? Iaitu dia tak memerlukan yang lain, yang lain semua memerlukan dia. Ataupun istilah tauhid dia panggil, dia mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Itu istilah tauhid lah. Jadi kena belajar. Dan kena belajar juga perkara yang wajib berkaitan dengan dia panggil syariat zahir. Semayang kita sah batal, halal haram, tu kena belajar juga. Yang tadi pegangan dekat hati. Tuhan ni begini. Kena belajar sifat-sifat Tuhan. Apa perkara yang wajib bagi Tuhan, apa perkara yang harus bagi dia, apa perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita belajar satu-satu, maka kita kenal lah, oh ini Tuhan, dia ada sifat nafsiyah, dia ada sifat salbiyah, dia ada sifat ma'ani, dia ada sifat ma'nawiyah, yang kita panggil sifat 20 tu. Dan sifat salbiyah, Allah itu ada sifat salbiyah,
Khidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Dan dia juga ada sifat ma'ni, jenis sifat yang ada pada diri. Ini yang ada, yang maujud, iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tahu? Dan dia ada juga sifat ma'nawiyah, yang mana siapa yang menolak sifat ma'nawiyah, maka kufurlah dia. Satu kena belajar. Dan kena juga belajar berkaitan dengan, jika berpahaman begini, maka pahaman ni namanya Mu'tazilah, pahaman ni namanya Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan sebagainya. Banyak pahaman-pahaman yang seleweng yang Nabi kata ada 73 tu. Kena belajar semua 73, dan satu je yang betul daripada 73. Bila kita dah tahu semua, maka kita tak akan beramal dengan 72 lagi. Sebab kita tahu Nabi kata ada 73, satu je yang betul. Tapi kalau kita hanya belajar sikit dan kita bimbang takut yang antara 73 yang Nabi kata sesat, yang 72 tu, kita termasuk kat situ. Jadi kena belajar yang itu. Dan kena belajar ibadah zahir yang untuk kita beramal sah batal ni, dan kena belajar ada panggil ibadah batin, iaitu penjagaan hati, mazmumah dan mahmudah, sifat yang terkeji, sifat yang tercela buang daripada hati, sifat yang terpuji masukkan dalam hati. Itu dipanggil fardhu ain. Fardhu ain. Menuntut wajib. Siapa kalau tidak berdosa. Wajib dia sama wajib dengan sembahyang. Kena kata gitu. Wajib dia sama wajib dengan bayar zakat fitrah. Bayar zakat harta. Wajib dia sama wajib dengan puasa. Wajib belajar. 3 ilmu tadi. Wajib dia juga sama wajib dengan haji lah kalau mampu. Semua sama wajib. Tapi semua orang tak nampak ianya wajib. Tak nampak. Yang lain nampak. Haji nampak wajib jika mampu. Zakat nampak wajib. Memang terasa kewajipan dia. Puasa nampak wajib. Paling nampak wajib sembahyang. Nampak wajib. Tapi ilmu fardhu ain yang 3 tadi tak nampak wajib. Tak nampak. Orang tak nampak. Orang tak nampak. Sedangkan dia wajib sama dengan sembahyang lah. Kalau dia sanggup tinggalkan kerja kerana nak sembahyang 10 minit lebih kurang, dia sembahyang 10 minit, dia sanggup tinggalkan kerja, dan bila kerja tu sampai ketika dia sembahyang, dia takkan batalkan sembahyang dia kerana dia tahu wajib. Begitu juga jika ada pengajian berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan tasawuf tadi 3 tadi, dia ada kerja, tetap juga dia duduk. Macam mana dia duduk sembahyang? Tiba-tiba tengah duduk tu ada hal, dia tetap juga tak keluar daripada pengajian sebab dia tahu wajib, sama macam sembahyang. Tapi biasanya orang tak perasan yang tu. Tu bahaya tu. Tak perasan. Sembahyang, kalau katalah ada pengajian, dia boleh keluar, kenapa tak payah sembahyang terus? Sembahyang tak boleh, wajib. Belajar pun wajib. Alang-alang tinggal belajar, tinggal sembahyang sekali. Terasa macam mana? Kalau kita kata tinggal belajar kan? Tinggal belajar, tinggal belajar. Sembahyang pun jangan. Tak boleh. Kenapa boleh tinggal pengajian? Dia tak terasa. Kenapa boleh tinggal pengajian? Pengajian ni apa? Nak cakap apa? Dia rasa tak wajib. Cakap mulut mungkin wajib, rasa tak ada. Kalau rasa, kalau dia tinggal sembahyang, kalau dia tinggal pengajian, dia akan tinggal sembahyang sekali. Baru kena dia punya lorong. Alang-alang jahanam, biar jahanam macam tu. Kalau dah dia tak mengaji, tak belajar, sembahyang pun jangan jarang. Baru kena dia punya line. Tapi sembahyang tak pernah tinggal, belajar dia tinggal. Maknanya there's something wrong. Dia menganggap sembahyang tu wajib, dia menganggap belajar tu tak wajib. Sedangkan sama-sama wajib. Okey. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang mengetahui akan dia. Tiap-tiap mukallaf ni ada 4 syarat. Yang pertama, akil, ada akal. Orang gila dia bukan mukallaf, ahli syurga terus. Nak jadi ahli syurga, gila. Tak ada. Gila, mukallaf adalah ada akal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, dua ni cukup 2 syarat. Adakah dia mukallaf? Belum cukup lagi. Yang ketiga, dia sampai seru. Ini tak payah cerita lah sampai seru. Bersepah kuliah kan, tak ada sampai seru. Memang semua sampai. Orang je cakap, kenapa ni tak tutup aurat lagi? Belum sampai seru. Belum sampai seru apa benda. Bersepah-sepah seru. Dia je pekak buta. Sebenarnya sampai seru dah. Yang ketiga. Yang tak sampai seru, yang duduk lautan. Internet tak ada, astro tak ada, semua tak ada. Dia datang masa Jepun, orang Jepun datang untuk perang. Tiba-tiba masuk komunis, masuk lautan. Bila kena serang macam nak kalah, dia lari masuk hutan. Beranak pinak dia, berapa puluh tahun dah. Kata contoh. Lepas tu baru nampak, rupanya ingatkan duk perang lagi. Rupanya dah lama mereka. Dia keluar dengan anak beranak pinak dia, beratus orang dah dalam hutan mana dah keluar. Tak pernah dengar Islam, contohlah. Maka yang itu tidak mukallaf. Kalau ada gitu, mana tahu. 3, sampai seru. Yang keempat, sejahtera panca indera. Dia boleh terima input. Dia boleh
terima pelajaran, sama ada melalui mata, pandangan, atau melalui pendengaran. Ataupun salah satu je. Dia buta tapi boleh dengar, dia mukallaf. Dia pekak tapi boleh melihat, dia mukallaf. Dia buta dan pekak, dia tidak mukallaf. Sebab dia tak ada input, tak boleh masuk pelajaran. Nak masuk kat mana lagi? Kod mata tak boleh. Nak cakap, dia tak dengar. Nak tunjuk, dia tak lihat. Maka dia bukan mukallaf. Jadi cukup 4 syarat ni mukallaf. 4 syarat. Akil, baligh, sampai seru, dengan sejahtera panca indera yang mata dan ataupun telinga. Jadi kalau macam tu keadaannya, kita ni mukallaf lah. Jadi wajiblah belajar. Wajib belajar perkara yang mengesahkan iman, dan wajib belajar perkara yang merosakkan iman. Wajib belajar perkara yang membatalkan iman. Belum masuk lagi, nanti lajak lagi. Belum lagi, masih lagi mukadimah lagi. Kalaulah kita tak belajar perkara yang membatalkan sembahyang, kita belajar rukun-rukun sembahyang je, berdiri, Fatihah, niat, gitu gini. Tapi kita tak belajar perkara yang membatalkan sembahyang, berkemungkinan sembahyang kita batal, kita tak sedar. Betul lah? Kita kena belajar juga perkara yang membatalkan, supaya kita tak buat perkara itu ketika sembahyang. Dia belajar, tapi dia tak belajar perkara yang membatalkan sembahyang, berkemungkinan sembahyang dia akan batal, sebab mungkin dia buat, dia tak belajar. Begitu juga iman juga boleh batal. Maka dia tak belajar perkara yang membatalkan iman, maka mungkin dia akan buat perkara itu, menyebabkan imannya itu batal. Sama lah macam sembahyang, sama je. Dia tak belajar perkara yang membatalkan puasa, mungkin puasa dia tak sah, sebab mungkin dia akan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, sedangkan dia tak tahu ianya batal. Jangan lupa, macam mana sembahyang boleh batal, puasa boleh batal, iman juga boleh batal, Islam juga boleh batal. Malah lagi bahaya daripada batal sembahyang, lagi bahaya daripada batal puasa, lagi bahaya daripada batal-batal yang ibadah yang lain, batal iman, batal Islam, lagi bahaya. Maknanya kena tekan lagi yang itu. Tanpa mempelajarinya, menyebabkan boleh batal Islam, batal iman tanpa disedari. Ya'ti 'alan nasi, kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa fihim minal Quran illa rasmuh wa minal islami illa ismuh. Akhir zaman nanti akan sampai satu keadaan manusia yang mana tidak ada Quran melainkan baca je, tapi isi tak ambil. Akan sampai waktu tu, tak payah akan sampai, dah sampai dah pun, hanya baca je, isi tak ambil. Nabi kata, dan akan sampai satu zaman Islam tu hanya ada pada nama je, ada kat isi je. Itu pun dah nak kena buang lah. Jangan letak Islam kat IC, kat IC aja. Beramai. Kita tak tahu, kita kata, ya ke? Islam pada nama. Takkan tak reti langsung, takkan tak reti semayang, takkan tak kenal Tuhan. Kita kata gitu, takkan, sebab kita duduk dalam zon selesa. Kawan-kawan kita semua orang baik-baik. Kita malam-malam bukan pergi disco, malam-malam kita mari masjid, surau. Jadi kita kata semua baik. Tapi tahu tak, ini cuma 1% ke tak sampai. Yang 99.9%, tak tahu lah berapa persen, 99% lagi. Macam mana agak-agak? Kalau kita masuk dalam kumpulan mereka, baru kita tahu. Ya Allah, teruknya. Masuklah. Saya pernah masuk dulu dekat Lembah Kelang. Banyak kali yang masuk. Memang tak sangka. Tak sangka. Kenapa sebelum tu rasa macam tak ada kot, tak ada kot. Kita rasa macam tu. Kenapa kita rasa? Sebab kita tak masuk. Cuba kita masuk. Join the club. Gimana? Club try ke sekali. Tapi jangan lupa tak sallallahu alaihi wasallam bawa kepiah. Kalau tidak takut dengan dia hanyut. Tengok macam mana. Kita tak tahu. Oh, tak ada kot. Anak kita semua okey. Cuba masuk dengan budak-budak BBNU. Tahu BBNU? Budak-budak baru nak up. Budak-budak yang belasan ni, yang 20-an ni. Cuba masuk masuk geng dia. Lepak kedai mamak dengan dia. Tengok dia cakap pasal apa. Cakap pasal perempuan. Tengok, semalam power dapat hotel, check in hotel. Cuba duduk. Tapi janganlah pakai kepiah, pakai serban. Dia tak cerita. Kita tak tahu. Nampak baik je depan. Pakai tudung elok je perempuan. Mak ayah dia pergi ke, tukar. Bertukar tu kau jadi. Ketat habis, seketat-ketat. Sekarang ada ni, berlambak. Tak percaya, masuklah budak-budak belasan. Kita ada TikTok ke,
WeChat ke benda chat tu. Ada. Kita tengok kuliah saja. Cuba kita tengok yang bukan kuliah. Macam-macam joget tu, joget ni. Siapa tu? Semua anak-anak, istilah kita panggil anak-anak kita. Kita lah, anak orang pun anak kita. Anak-anak kita. Tu. Tak ada apa-apa. Kita tak sangka benda ni. Kita tak sangka. Memang Islam hanya ada pada nama aja. Islam hanya. Jika nak mengamalkan Islam di kalangan remaja, dia jadi pelik. Malah kawan dia. Apa semua tak boleh. Itu tak boleh. Ini tak nak. Itu tak nak. Itu tak nak. Keluar dengan perempuan tak nak. Keluar gitu. Naik motor berdua tak nak. Naik kereta tak nak. Semua tak nak. Boring ada ni. Dia jadi tersisir dengan sendiri. Padahal itulah bagus. Sekarang tak percaya? Tanyalah. Budak-budak, kita budak yang akan menggantikan kita lah nanti. Tak tahulah jadi apa ke negara kita. Memang Islam tinggal hanya ada pada nama sahaja. Masuk. Malam-malam pukul 12 pergi Kuantan. Saya lalu keluar. Kita lalu keluar pergi Kuantan pukul 12. Pergi tengok ada apa. Bukan suruh join pun, cuba tengok. Inilah masyarakat. Cuma taklah sehebat. Okey lagi lah, terkawal. Tapi cuba tengok. Pergi dekat roundabout tu, cuba tengok. Ada orang nak kata laki tak laki, atau perempuan tak perempuan. Saya lalu tengok, suara besar duk panggil gitu. Saya kena lah. Makan dekat restoran Haji Lidah tu kan. Lepas tu pukul 1 tu balik. Haji nak pusing sikit tengok lah. Ada, cuma masih lagi terkawal lah. Okey lagi ya. Tak banyak, tapi ada. Cuma masuk dengan geng orang. Takut-takut kena pegang lah. Masuk konon-konon nak dakwah kena pegang, ambil kau. Tak bertanggungjawab. Ada berlaku. Kita tak tahu sebab. Kita pukul 11 dah tidur, malam bangun tahajud. Kita tak tahu apa jadi malam-malam. Try lah pergi. Apa nama tempat tu? Taman Kerang apa? Benda yang kat tepi sungai, tepi tu. Cuba tengok. Happening 24 hours best. Try pergi. Saya nak bagi tahu, kita rasa selesa. Kawasan kita semua ni ahli syurga. Kita rasa sebab kita duduk dalam zon selesa. Pergi tengok. Baru kita masa kita tengok, kita terus risau kat anak-anak kita. Terus kita automatik risau. Pukul 8 dia tak balik lagi dah risau dah. Kalau kita tengok kat luar tu. Sebab kita tak tengok. Kita rasa tengok kat luar tu. Apa jadi kat luar tu. Tengok. Join the club. Cuma jangan terperdaya je lah. Join. Akhir sekali tengok mana Pak Haji tak mari dah masjid ni. Rupanya duk main bandar malam-malam. Itu tak ada tu. Dia konon-konon dia nak dakwah. Bagi orang tu yang dakwah dia. Baca lagi. Dan yang jadi murtad itu terbagi atas 3 perkara yang saya sebut tadi. 3 perkara boleh jadi murtad. Batal iman dia dengan 3 perkara. Yakni bermula yang menjadikan seorang itu murtad dengan kerananya, iaitu terbagi atas 3 bahagi. Siapa buat nak jadi murtad? 3. Nak jadi kafir? 3. Dah Islam menyebabkan jadi murtad dengan 3 perkara. Ada kalanya i'tiqad, pegangan, sebut tadi dalam hati. Dan dia akan bahas satu-satu nanti. Dan ada kalanya kadang-kadang perbuatan. Dia buat perbuatan itu menyebabkan murtadlah dia. Ada kalanya perkataan. Dia sebut perkataan tertentu, murtad. 3 boleh jadi. Dan tiap-tiap satu itu ada baginya beberapa cabang yang amat banyak. Tentang pegangan, i'tiqad, banyak cabang. Perkataan dengan perkataan boleh jadi murtad, banyak cabang. Perbuatan, banyak cabang. Banyak cabang dia tu. Cuma dia bagi beberapa contoh lah. Banyak. Maka bahagi yang pertama sekali, i'tiqad, iaitu seperti ia syak pada Allah, pada wujud Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Dahriyah. Dia syak dalam hati dia, Tuhan ni, Allah ni ada ke tak ada? Satu. Ataupun dia syak 50-50, Tuhan ni ada ke tak ada, sama banyak. Ataupun dia kuat kata Tuhan tu ada, tapi dalam hati dia ada 10% yang Tuhan tu tak tahu ada ke tidak. Ataupun yakin, ataupun zon, sangkaan yang sangat kuat, Tuhan iaitu Allah itu ada 99.9999999999999. Tak lagat nak cakap persen. Tapi ada 0.0000001% yang ada keraguan dekat hati dia, Allah itu Tuhan ataupun Tuhan itu ada atau tidak. Kufur. Dia bukan mestinya 99% banyak tu, tidak. Walaupun 0.001%. Dia syak tentang adanya Tuhan atau tidak, atau dia syak tentang betul ke Allah itu Tuhan.
Kita kata, oh tak ada orang buat kerja pelik gitu mesti Allah tu Tuhan. Saya ulang balik. Kita kata, ya, sebab kita duduk dalam zon selesa. Kita duduk dalam semua orang-orang baik. Kita tak masuk. Mana kita punya amal ma'ruf nahi munkar, yang mana antara kewajipan adalah bukan sibuk dengan keluarga saja. Bukan sibuk, aku keluarga aku baik, aku dapat pergi haji, aku dapat buat baik, aku dapat pergi masjid, dapat puasa, cukup? Tak cukup. Orang perempuan tak apa lah. Orang perempuan dia fikir gitu je. Jaga suami dia, jaga sembahyang, jaga tu. Habis apa nak jadi masyarakat, biarkan. Tak ada masalah. Dia boleh masuk syurga ikut pintu mana yang dia nak. Dia jaga suami dia, dia jaga diri dia betul-betul, dia jaga tentang ketuhanan ni, tentang fardhu ain, dia buat semua, maka dia boleh masuk syurga ikut pintu mana. Tapi nak buat macam mana? Lahir-lahir dah laki, nak jadi, tak nak buat kerja tu jadi perempuan lah. Tapi ramai sekarang ni laki jadi perempuan, perempuan pula jadi laki. Tak tahulah perempuan jadi laki, tapi laki jadi perempuan. Sebab apa? Amal ma'ruf tu tak susah sangat. Suruh buat baik kan. Amal ma'ruf, munkar nakir. Bukan amal ma'ruf nahi munkar. Kau tak mau jawab. Amal ma'ruf munkar nakir pula. Bukan macam tu. Amal ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar tu susah. Susah. Amal ma'ruf semua orang suka. Ustaz-ustaz main mengajar ni amal ma'ruf ni semua orang suka. Cuba nahi munkar. Tak boleh ni. Mula lah. Ustaz ni semua tak boleh. Dia seorang syurga. Orang lain neraka-belaka dia. Dia mula sibuk hal orang. Jaga anak bini sendiri dulu. Dia mula bagi dah. Amal ma'ruf, no problem. Very easy. Nahi munkar, tak semua orang boleh buat. Nahi munkar, bila nak nahi munkar je, nahi. Nahi terus. Bukan nahi. Nahi munkar, mencegah kemungkaran. Oh, yang tu susah nak buat. Jadi yang mana ada golongan, istilah dia panggil dahri, ataupun orang sekarang panggil etis. Langsung tak percaya Tuhan. Ada. Dalam negara kita ada yang memang nampak Islam, tapi kepercayaan dia dekat Tuhan tu ada kurang sikit. Walaupun sikit lah, 1% ke, tapi ada kurang. Maka sebenarnya Islam dia, iman dia telah batal. Dia mesti 100%. Istilah dia panggil jazam, mesti jazam bahawanya adanya Tuhan dan bahawanya Allah itu Tuhan dengan jazam. Nak jazam tu ya kena ngaji sifat 20. Ulang-ulang sampai mati. Habis ngaji, ulang balik. Habis kitab ni, ulang ngaji sifat 20 sampai mati. Barulah dia mari jazam tu. Jazam tu 100%. 100% tentang ketuhanan. Allah itu ada dan Allah itu Tuhan. Dan bukti-buktinya. Sikit ngaji, pusing pun habis. Mengaji. Kalau mengaji bab wuduk, mengaji bab sembahyang, dah pandai. Ulang sekali lagi. Dah pandai, cukup lah. Nak belajar lagi boleh, tapi dah tahu dah semua. Belajar puasa, dah pandai. Belajar sekali lagi. Dah pandai. Belajar sekali lagi. Cukup lah. Belajar lagi tak, benda sama aja. Tapi akidah tentang ketuhanan sifat 20 tak boleh. Tak boleh gitu. Dah pandai, ngaji lagi. Mendengar sampai mati. Bahaya, sebab dia bahaya. Pegangan bahaya. Atau pada Rasulnya, dia syak pada Rasul. Berapa dah? Syak pada Rasul. Atau dia syak pada Rasul. Rasulnya pada benar ia pesuruh daripada Allah atau tiada. Betul ke Nabi ni? Nabi Muhammad tu betul? Sebab ada orang kata, dia kata, betul ke Nabi tu Rasul? Kalau katakanlah dia perempuan, dia katalah nak cari suami, dia tak nak suami macam Nabi. Ada orang kata? Ada. Tak tahu lah orang mana. Tapi ada. Cari lah, Google lah, tengok orang mana cakap gitu. Tak boleh cakap ada orang marah pula. Tak tahu orang mana. Cari je. Dia cakap selamba secara terbuka. Kalau dia ada suami, dan memang ada suami pun, kata ada suami, dia tak nak suami dia macam Nabi. Maknanya dia percaya ke Nabi tu Nabi? Tak percaya lah. Ni syak je. Nabi ni betul kot Nabi 99.99999%. Ada 0.0001% mungkin Nabi tu bukan Nabi, dia reka je, tapi sangat kecil, tetap juga batal iman dia. Dia kena 100%. Bahawasanya Rasul Nabi itu adalah pesuruh daripada Allah atau tiada, dia rasa. Dan dikendakkan dengan Rasul itu, tiap-tiap Rasul yang 25 itu. Secara khususnya 25 yang disebut dalam Al-Quran, siapa tolak, terus batal iman. Kalau dia tolak Nabi-Nabi yang tak ada dalam Quran, berdosa besar, fasik, tapi tak batal iman.
Dia tolak Nabi Syith. Siapa pernah dengar? Nabi Syith, anak Nabi Adam yang ke-41. Tolak. Tak ada Nabi Syith. Dosa. Dan tak batal iman. Tapi kalau Nabi Yaqub dia tolak, batal. Dia tolak batal. Nabi Zulkifli, Nabi yang 25. Dia tolak Nabi yang Nabi Khidir. Tolak. Tak ada Nabi Khidir. Kata lagi, tak ada pun Nabi Khidir. Tak batal iman. Tapi dosa lah, tak batal iman. Tapi tolak yang 25 betul. Sebab ada dalam Quran. Ya. Atau mendusta ia akan rasul atau nabi. Dia berkata rasul menipu, nabi menipu. Ada orang kata gitu. Ada. Nabi menipu. Nabi nak kahwin tu dia menipu dulu kat isteri dia yang tu. Lepas tu dia boleh kahwin ramai. Sebab dia tipu. Lepas tu dia pergi kahwin. Dia kata nabi tipu. Kita mengaji dalam sudut akidah, nabi ada satu sifat yang panggil siddiq, cakap benar. Tiba-tiba dia kata tipu. Maka batal iman dia. Atau maki akan rasul atau nabi. Dia maki. Macam mana Salman Ar-Rushdie. Ada Pak Arab mana tah? Dululah. Dia kata siapa bawa datang kepala Salman Ar-Rushdie, sama dia hidup atau mati. Kalau hidup pun dia akan bayar berapa juta lah. Dan mengikut mazhab Maliki, sesiapa yang maki nabi tak diampunkan dia sampai bila-bila. Walaupun dia kata aku bertaubat, tetap tak diampunkan dia. Kita manusia, Allah ampun ke tidak, kita terserah. Kita sebagai orang manusia beriman, orang Islam, kita tak boleh ampunkan dia walaupun dia kata dia dah bertaubat. Kalau maki Nabi, mazhab Maliki lah. Mazhab Syafi'i dia terima. Kalau orang maki Allah, kemudian dia kata dia bertaubat, kita sebagai orang biasa, kita kena terima taubat dia. Maksudnya kita kata, oh dah bertaubat, kata apa, kita game balik. Kita tak boleh dah kutuk-kutuk dia, kita tak boleh dah kata apa-apa kat dia, sebab dia telah bertaubat setelah dia maki Allah. Tapi tapi kalau dia maki Nabi mengikut mazhab Maliki, tak dimaafkan sampai bila-bila. Kita tak maaf. Allah mungkin maafkan dia kat akhirat, tu tak tahu. Tapi kita tak boleh maaf. Tetap kita kata dia tu jahat juga walaupun dia dah bertaubat. Nampak beza? Patutnya maki Allah lah tak diampunkan kan? Tidak. Maki Nabi tidak diampunkan. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kalau dia kata dia bertaubat, kita terimalah taubat dia, buat baiklah dengan dia. Maknanya tak boleh maki Nabi. Tak boleh. Kata lebih kurang, Nabi ni tak cerdik, Nabi ni bohong, Nabi ni nafsu kuat, Nabi ni apa-apa. Yang maki lah tu kira. Yang tak layak bagi Nabi. Nabi ni apa? Pedofia, yang suka budak-budak tu. Pedofil lah. Tu. Ada orang cakap dia suka budak-budak, sebab tu dia kahwin budak umur 6 tahun. Nabi macam-macam. Kita nak sebut pun tak teramak. Ada orang sebut. Kalau orang kafir sebut, kita kena marah lah. Ada juga orang Islam yang sebut gitu juga. Ada. Kalau sebut macam tu, batal iman. Berhentilah kat situ. Panjang lagi pula. Atau pada Al-Quran. Ya ke dok Quran ni. Tantah Nabi reka kot, bukan daripada Allah. Kufur juga. Itu akan datang. Dah 54 minit. Cukup lah. Banyak-banyak nanti jadi alim payah pula. Banyak objection nanti. Cukup lah setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang. Dia syak pada Quran tu betul atau tidak? Kat situ. Syak Quran tu betul ke tidak? Wallahu a'lam. Tunggu dulu. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.